petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang paling mengejutkan kita hari ini ialah berkaitan dengan banjir di Kelantan. Banjir di Kelantan itu biasa saja. Banjir di Terengganu pun biasa. Bukan karena ianya biasa-biasa, tetapi sudah menjadi seperti lumrah untuk banjir berlaku di Terengganu dan Kelantan pada waktu musim tengkujuh. Namun kali ini yang menjadikannya amat pelik dan luar biasa menarik perhatian ramai netizen, khususnya para pemerhati politik dan pemerhati isu semasa di Malaysia, ialah apabila berlaku kejadian banjir yang amat maha dahsyat. Ada orang kata banjir di Kelantan maha dahsyat, lebih dahsyat daripada yang paling dahsyat, lebih dahsyat daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Ini menimbulkan persoalan, sehingga saya cuba mencari apa yang dimaksudkan banjir di Kelantan maha dahsyat. Rupa-rupanya ini yang menyebabkan netizen menggelar, mencop ataupun mengisytiharkan banjir di Kelantan adalah maha dahsyat pada tahun ini kerana rumah Menteri Besar Kelantan sendiri dinaiki air. Bayangkan saudara-saudara sekalian, rumah seorang menteri besar boleh dinaiki air. Bukankah itu sesuatu yang dahsyat? Kata para netizen, khususnya bagi mereka yang menjadi seteru kepada PAS. Mereka kata, bagaimana rumah seorang menteri besar Kelantan boleh dinaiki air? Itu yang menjadi persoalan ramai. Di mana kedudukan rumah Menteri Besar Kelantan ini sehingga boleh dinaiki air, kata mereka lagi. Ataukah ada penyebab yang lain, kata mereka. Kebiasaannya banjir ini hanya kena disebabkan beberapa hal, termasuklah kegagalan pembentungan, kegagalan pengairan, dan kegagalan saliran. Jadi adakah itu menyebabkan rumah Menteri Besar Kelantan dinaiki air? Rumah Menteri Besar Kelantan Muhammad Nasruddin Daud di Kampung Meranti, Kota Baru turut dinaiki air akibat banjir yang melanda beberapa negeri di semenanjung Malaysia. Pun begitu, banjir tidak menghalang Muhammad Nasruddin daripada meneruskan tugasan menerajui pentadbiran di negeri itu. Paras air naik agak cepat, kata laporan ini di Malaysia Kini. Lewat malam tadi, kawasan rumah saya turut dinaiki air dan sekitar Kampung Meranti, kata beliau. Alhamdulillah, pagi ini masih dapat melaksanakan tugasan rasmi kepejabat untuk memimpin mesyuarat Exco Kerajaan Negeri Kelantan di Kota Darul Naim, katanya pada satu hantaran di media sosial hari ini. Setakat awal pagi tadi, jumlah mangsa banjir yang dipindahkan di 6 negeri yang terjejas banjir terus meningkat kepada 28.310 orang, dan dengan Johor dan Sabah menjadi negeri terbaru dilanda bencana itu. Pusat Kawalan Bencana Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memaklumkan Kelantan kekal dengan jumlah mangsa tertinggi sebanyak 17.466 orang yang dipindahkan ke 89 pusat pemindahan sementara PPS, meningkat daripada 15.145 orang yang ditempatkan di 92 PPS pada 4 petang semalam. Di Terengganu pula, jumlah mangsa sedikit menurun kepada 10.103 orang yang berlindung di 113 PPS. Ini berbanding 10.199 orang di 125 PPS petang semalam. Begitu juga di Pahang yang merekodkan seramai 485 mangsa di 9 PPS berbanding 590 mangsa di 13 PPS. Selangor pula dengan 4 mangsa yang ditempatkan di PPS daerah Kuala Langat, manakala 2 negeri terbaru di landa banjir iaitu Sabah dan Johor masing-masing merekodkan seramai 169 mangsa di 3 PPS dan 83 mangsa di sebuah PPS.
Hujan berterusan juga dijangka berlaku sepanjang hari ini di Terengganu, daerah Dungun dan Kemaman, Pahang, Jerantut, Kuantan, Pahang, Pekandan, Rompin dan Johor, Segamat, Mersing dan Kota Tinggi. Saudara-saudara sekalian, beberapa komen daripada netizen tentang isu kali ini ialah mereka bertanya kenapa rumah Menteri Besar Kelantan boleh dinaiki air. Kata mereka amat mendukacitakan kerana rumah orang paling penting dan besar di Kelantan boleh pula dinaiki banjir. Ada yang bertanya, kata mereka, adakah pemimpin-pemimpin di Kelantan juga terjejas yang lain? Saudara-saudara sekalian, ayuhlah kita berdoa untuk kesejahteraan negara kita. Kita berdoa supaya semua mangsa banjir dalam keadaan yang selamat dan dipermudahkan. Semoga Menteri Besar Kelantan juga dalam keadaan yang sehat walafiat dan banjir di rumah beliau dapat surut dengan lebih cepat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Persoalan besar pada petang ini, tumbangkah kerajaan Sabah GRS dan adakah kerajaan GRS Sabah akan dapat bertahan? Dan ada juga pertanyaan lain ialah bila agaknya PRN Sabah dibuat. Ada yang berkata seawal tahun hadapan, ada juga mengatakan pertengahan tahun hadapan. Ini semua berpunca daripada berita-berita politik yang makin panas di Sabah, khususnya berkaitan dengan pembentukan kerjasama sebelum pilihan raya negeri akan datang. Yang kita tahu, semakin hampir pilihan raya, semakin banyak ahli-ahli politik ini yang mula menjalin kerjasama. Kerana dalam politik moden pada waktu ini, khususnya pilihan raya, sudah tidak relevan lagi untuk bergerak sendirian. Biasanya mereka perlu bekerja sama untuk mencapai satu matlamat. Yang menggemparkan di Sabah ialah apabila dikatakan oleh sumber, berpunca daripada sumber, mengatakan dipetik dari FMT, kerjasama UMNO warisan hampir pasti. Itu yang disahkan oleh sumber yang dipetik daripada FMT. Sumber berkata UMNO Sabah sedia guna autonomi untuk menentukan rakan kerjasama dari berdepan GRS diketuai Haji G. Noor. Saudara-saudara sekalian, kerjasama UMNO dan warisan pada PRN Sabah dipercayai hampir pasti. Di sebalik kenyataan, timbalan Ketua UMNO Sabah Rahman Dahlan mendakwa belum ada keputusan rasmi. Bercakap kepada FMT, seorang pemimpin UMNO Sabah yang enggan dikenali menegaskan, rundingan telah dibuat dengan semua parti termasuk Parti Gagasan Rakyat Sabah PGRS diketuai Haji G. Noor. Jelasnya, rundingan itu selaras dengan keputusan sesi pemukiman UMNO Sabah dan pusat untuk mengadakan perbincangan awal dengan semua parti. Namun katanya, hanya warisan setakat ini yang bersetuju dengan permintaan UMNO berkait kerjasama pada PRN yang dijangka pada tahun depan, lebih awal berbanding tanggal Jun 2025. Kata beliau, warisan dengan permintaan dikemukakan UMNO disertakan syarat tambahan, katanya kepada FMT, namun enggan mendedahkan syarat terbabit. Boleh jadi UMNO dan warisan akan bergabung sebagai blok pembangkang. Menurutnya, walaupun perkara itu akan diputuskan pucuk pimpinan pusat, namun pada masa sama UMNO Sabah boleh membuat keputusan sendiri. Susulan autonomi diberikan kepada Perhimpunan Agung UMNO 2018. Kita akan gunakannya jika perlu, kata sumber itu. Pada 14 Disember lalu, Rahman berkata belum ada keputusan dibuat UMNO Sabah berhubung rakan kerjasamanya bagi menghadapi PRN Sabah. Kenyataan itu susulan pengumuman dibuat Presiden Warisan Safi Abdal bahawa parti pimpinannya akan bekerjasama dengan UMNO pada PRN Sabah, sambil menjelaskan persetujuan itu diberikan ketuanya Bung Mukhtar Radin.
Kerjasama itu menyaksikan mereka bakal berdepan gabungan rakyat Sabah GRS yang menjadi rakan dalam kerajaan perpaduan di Putrajaya. Tempoh Dewan Undangan Negeri Sabah akan tamat pada Oktober 2025, namun HGG memberi bayangan PRN mungkin diawalkan pada tahun depan. UMNO dan Warisan Sabah dilaporkan bekerjasama dalam episod Langkah Kinabalu awal tahun ini dalam cubaan menjatuhkan kerajaan HGG yang bukan sahaja gagal, namun menyebabkan Bung Mukhtar dipecat sebagai timbalan Ketua Menteri Sabah. Selain beberapa ahli Dewan Undangan Negeri UMNO dan semua wakil rakyat GRS, HGG turut disokong Pakatan Harapan PH. Saudara-saudara sekalian, terima kasih karena telah menonton channel ini. Terima kasih karena telah mengklik subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.